akan tinggalkan kita pukul 6 insya-Allah. Mak Ayah nak pergi klinik. Okey. Insya-Allah. Lepas tu siapa yang tadi duduk sakit kepala tu? Siapa nama tadi? Tanya dia PM dia Ustazah tanya nak join nak ikut pergi klinik tak sebab ada orang. Nak klinik pun satu. Kalau dia nak ikut seorang nak tanya dia Ustazah tanya nak ikut. Dan live dia pun. Hari ini Anwar Ismail Fakir, Zatul Ilyana. Tas subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong respon saya audio video okey ke? Tini Minhad, Zaharah Mamawan, Ifah Umairah Hamdan, Anum Abdullah. Respon. Wagina Sikun, Sania, Faridah Abbas, Uwais Al-Qarni, Dayana. Lain okey tak? Tak berani. Tu dah kata dah anak-anak yang kat sini kata okey, sabar je lah. Orang tanya kat dalam talian, dia sibuk nak jawab okey, masya-Allah. Kak Yasmin Yaakob okey tak? Tanta kalau Ustazah live dekat dinding hijau putih, bila orang tanya okey dah kat rumah sambil masak mesti okey jawab. Lepas tu suami anak-anak kata apa yang okey yang? Macam tu. Oh ya ke? Jawab. Dinding, lepas tu sedar diri kan. Lepas tu dinding-dinding rumah kata kau cakap dengan siapa ha? Okey. Baik okey Ustazah okey. Kelantan okey. Kat sini pun ada orang Kelantan. Mana Kelantan kita tadi? Mek okey ke Mek? Mek Yah lain. Mek Yah insya-Allah sihat Mek Yah. Amin, masya-Allah. Esok je lagi kita nak balik, masya-Allah. Saya pun sahabat-sahabat dirahmati Allah, jiwa saya tak ada kat sini sebenarnya ni, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, tolong bantu saja dengan doa sebab saya pun sejujurnya dengan Ustaz dah intai-intai tiket flight sebab anak-anak yang cucu-cucu yang duduk asrama pun kami dah minta untuk bawa balik sekejap tengok atuk dia. Okay, jadi moga-moga tak ada masalah apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Moga Allah gerakkan hati saya kepada mana yang paling tepat untuk segerakan balik ke rumah atau macam mana. Ya Ustazah selalu jawab, kata Fatimah Umar. Bismillah. Baik, kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar orang kat sini jawab Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tu dia semangat. Orang suruh jawab barulah jawab. Tadi orang tak suruh jawab, dia sibuk jawab. Okey, seronok tahu sahabat-sahabat bila kita buat kuliah dalam talian, lepas tu depan kita ada orang. Kan depan kita ada orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bila depan kita ada orang, bila Ustazah suruh jawab, baru jawab. Ada nama kopi tarik lah pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya duk nak menghadap sini ke nak menghadap sana? Sebab matahari semakin nanti Kak Yun kata padan muka. Tadi orang suruh duduk sana tak mau. Macam tu. Tapi kat sana kita pula yang panas. Anda boleh nampak jelas ke? Siti Aisyah Yahya kata ramainya anak ustazah. Memang ramai pun. Sekejap saya tunjuk. Masya Allah. Saya dekat tepi. Sekejap belum lagi. Ni tengah tengok bendang dulu. Okey. Tengah tengok gunung. Kami dekat motel An-Nahdah. Mai jemput kat sini sebab memang best sangat tempat dia. Okay, best tak tempat ni ibu-ibu? Sebab orang KL khususnya dia keluar daripada hiruk pikuk kota KL. Kan? Duduk kat sini tenang. So kita berangan ni kalau kita dapat buat daurah dekat sini ni, tak ada siapa yang kacau. Duk subhanallah. Kak Bib tu ini antara kalau ustaz tu kata tadi apa? Buah-buah. Lepas tu saya tanya, buah itu apa? Okay, anak-anak yang naughty-naughty lah kan, sahabat dirahmati Allah. Naughty tapi solehah. Macam mana tu? Okay, semoga mata saya boleh tahan. Malah dah nak pindah-pindah tempat. Sebab 6.30 kami nak kena gerak ke masjid tempat surau tempat kami nak berkuliah malam ni. Okay, jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita sambung sikit yang pagi tadi. Bicara rasa Ustazah Zai dalam kitab Fasabrun Jamil muka surat 113. Kita baca semalam dekat surau tu hanya sempat 1 perenggan saja. Lepas tu pagi tadi saya nak sambung, tengok-tengok line tak comel, line tak cantik. Jadi bila line tak cantik tu saya pun terus automatik otak saya bertukar ke tajuk lain. Mek Yah dengan Kak Syuk Ustaz dengan Pak Su dah ready tu. Selamat insya-Allah bertemu dengan doktor. Okey. InsyaAllah tak ada apa. Okay. Positif minda. Mudah-mudahan okey-okey saja insyaAllah. InsyaAllah. Dia bagi antibiotik je insyaAllah. Nanti saya nak bawa pergi surau je sebenarnya. Takut terlupa. Tak pun letak je sini. Okay Pak Su, selamat. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar live ustazah on the way ambil anak-anak dah sekolah kan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, hari ni petang ni kita sambung sikit terus kepada perenggan yang kedua. Bicara rasa Ustazah Zai, perenggan yang kedua. Fitrah manusia sentiasa menghadapi masalah dalam hidup. Fitrah manusia maknanya kebiasaan manusia memang sentiasa menghadapi masalah dalam hidup. So kalau hidup tak ada masalah, itulah yang bermasalah. Okay. Kalau kita boleh set minda kita macam tu, orang yang tak ada masalah itulah yang bermasalah. Ya ke Ustazah? Maksud masalah tu adalah ujian hidup lah. Dan ujian hidup ni kena faham bukan sahaja adalah ujian berbentuk musibah, tapi juga ujian dalam bentuk nikmat. Itu sebab malam tadi saya tanya orang-orang Langkawi yang dengar kuliah kita malam tadi, Masya Allah. Malam tadi ramai, pagi tadi lagi ramai sebenarnya. Okay, sebab pagi tadi tu berhimpun beberapa buah taman. Taman Mahsuri, Jalan Mahsuri. Lepas tu Ustaz kata Mahsurinya mana kan dah masuk kubur dah, sabar je. Kan sebab tengah makan dengan orang Taman Mahsuri tu. Ustaz kata kenapa nama Taman Mahsuri, kan Mahsurinya dalam kubur dah. Saya cubit, sabar je dah lelaki aku ni kan, macam tu. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapa yang dia rasa macam hidup ni tak ada masalah, itulah masalah. Sebab dia tak sedar bahawa dia yang dalam tenang, yang dalam senang itu juga merupakan ujian. Hati-hati dengan ujian senang. Sebab apa? Sebab dalam senang itu kita takut makin jauh dengan Allah. Sebenarnya ujian musibah itulah yang menggerakkan hati kita untuk sentiasa tunduk kepada Allah. Jadi bila dalam musibah kan, dalam kita keadaan susah hati, baru kita sungguh-sungguh mencari Allah. Jadi bila kita diuji dengan senang, hati-hati. Saya selalu ingatkan diri dengan kalimah summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kenapa kalimah tu selalu saya akan letak dalam minda saya? Apabila sahabat-sahabat dirahmati Allah ni, aku tengah dapat nikmat ni. Allah cakap dalam Quran, dengan nikmat inilah nanti aku akan banyak ditanya. Lama di hadapan Allah tu sebab dengan nikmat. Bukankah setiap satu saat yang kita guna kat dunia ni Allah tanya, hang guna untuk apa?
Bukankah setiap satu sen yang kita guna, yang kita dapat atas dunia ni Allah akan tanya. So membuatkan otak kita faham dan berfikir, lagi banyak nikmat yang aku dapat, lagi lamalah soal jawab tu di hadapan Allah. Sebab tu orang-orang alim, dia nampak satu harta yang dia ada, hatta satu botol mineral ni, aku beli dengan duit apa tadi, kan? Ni handphone ni dulu aku dapat dengan cara macam mana. Bayangkan setiap satu barang. Saya selalu bagi contoh, terkesan sangat ketika satu malam saya dengar kuliah live daripada Dr. Badrul Amin, kan, guru-guru kita yang lama-lama, ilmu banyak, yang mulia ni, bila dia berbicara, walaupun sikit macam tadi Ustaz Mutalib, kan, buat kita selalu berfikir. Sebab apa? Sahabat-sahabat, hati-hati yang hidup ni, walaupun dia dengar satu patah perkataan saja, dia akan membawa minda dia untuk sentiasa berfikir. Ustaz Dr. Badrul Amin masa tu dia cakap macam ni, Ana bila balik daripada kuliah lewat-lewat malam, isteri anak-anak kadang dah tidur, dia kata dia selalu duduk dekat ruang tamu dia sambil bersandar, lepaskan lelah sekejap. Tapi dia pandang, kipas ni dulu beli dengan duit apa, kan. Lepas tu nanti dia pandang kapet, dia pandang apa-apa saja. Kalau dapat hadiah, adakah hadiah ni orang ni niat rasuah ke apa, dia tak tahu. Jadi dia nak bersihkan sebelum dia mati. Maka dia selalu cakap pada muslimat yang mendengar masa tu, sebatang sudu yang ada dekat rumah kita tu, pernah tak kita tanya kita beli pakai duit apa? Jadi sebelum kita mati, kita selalu bersihkan. Bukan saja kita nak bertaubat, yang dulu tak sembahyang sekarang sembahyang, yang dulu tak tutup aurat sekarang dah tutup aurat ke belum, bukan. Tapi apa yang ada kat rumah kita ni, hatta harta-harta kita sebelum kita mati. Lepas tu kita mati nanti, waris kita duk perasan, ni arwah mak bapak aku punya harta ni diagih pula, padahal mak bapak dia dulu dapat dengan cara yang tidak halal. Jadi kalau ada benda macam tu, Ustazah, saya ada sejumlah duit tu duit haram, Ustazah, saya nak buang dalam tong sampah ke? Jawapan saya, bagi kat saya, kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, buang tong sampah itu al-mengongi lah namanya, kan. Sebab nama duit dah jelas-jelas duit dah, kan. Jadi kalau macam kipas ni, Ustazah, saya orang bagi rasuah dulu ni, kan, saya nak buang campak ke, elok lagi, kan. Kita boleh hantar, manfaatkan kepada mana-mana. Sebab tu kaedah dalam kita bersedekah ni, ada duit yang syubhah. Contoh, digalakkan untuk bagi ke mana? Masjid nak bina tandas baru, nak bina pagar baru, nak bina jambatan baru. Contoh, kalau kita nampak iklan-iklan nak bina jambatan, nak buat tar, jalan-jalan yang kita pijak-pijak, bukan benda yang dimuliakan, oh teringatlah bang, ada duit ni, duit dividen ni, entah sahih ke tidak, duit ni 100% halal ke tidak. Ada orang kata halal, ada orang kata tidak. Pening lah nak dengar, ustaz-ustaz pun macam-macam pendapat. Senangnya kita kata, kalau rasa tak sedap hati tu, gunakan duit-duit macam tu lah untuk kita sedekah benda yang tak dimuliakan. Bukan kapet untuk orang sujud, bukan nak bina madrasah. Jadi cari, ni nak bina tandas baru kan, saya nak bagi 10,000 untuk bina tandas. Orang pun kata kaya sungguh dia ni. Rupanya dia tak tahu kita nak bersihkan duit haram kita. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, tu maksud Ustazah, jangan buang duit tu dalam tong sampah. Kau kata aku dah solehah sekarang ni, buang terus duit tu 20,000 dalam tong sampah. Itu nampak sangatlah kealmengongiannya, kan. Siapa yang sedara dia Dewan Bahasa Pustaka tu? Cakap dia kisah salam dekat Ustazah, dia kerja Dewan Bahasa Pustaka. Lepas tu saya kata, saya kalau buat live kuliah, selalu saya rasa macam ni, kalau orang di BP dengar ni memang jenuh ni, kan, sebab Ustazah selalu salah guna bahasa. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, secara semula jadi setiap manusia dilengkapi dengan naluri menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kita memang Allah siapkan dengan satu naluri. Ada masalah, kita nak settle, kan, bukan terus-terus je putus asa. Dia akan cuba dulu. Namun bagi menghadapi ujian, manusia melalui proses mencari serta belajar bagaimana cara menangani serta menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik. Di samping belajar mempersiapkan minda ketika menghadapi sesuatu musibah. Musibah sekecil-kecil musibah, misalnya apabila rasa lapar. Kalau rasa lapar, kita buat apa? Makanlah, kan? Maknanya solusinya adalah makan, cari makan. Jadi solusinya adalah mencari makanan bagi menghilangkan lapar. Ni automatically ni. Kan kalau aku tak cari, memang kebuluh lah aku, memang kurus kering lah aku. Sebab itu Allah suruh cari rezeki. Kan orang yang gagah bekerja tu, bila kita set minda kita nak pergi bekerja, kita larat je, kita sihat je, kita kuat je. Boleh je bangun pagi. Kan? Tapi kalau kita tak set minda kita untuk akhirat,
kita tak set minda kita untuk redanya Allah, cuti tak apalah, bangun lambat. Macam itulah manusia hidup ni. Jadi kalau kita waktu kerja ke tak kerja ke, anak-anak dipatri dalam minda dia setiap pagi bangun subuh sebab Allah suruh bangun subuh. Bukan sebab nak kena pergi sekolah, bukan sebab nak kena sahur, bangun pagi. Ramadan kita tengok, boleh je keluarga kita bangun pukul 4-5 pagi. Tapi kenapa tak Ramadan tak boleh bangun 4-5 pagi? Adakah hidup kita ni hanya untuk makan, bersahur tu? Sedangkan Allah suka pada waktu itu kita beristighfar kepada Allah. Walaupun kita tak bersihkan diri, tidak sujud, paling kurang ada istighfar kepada Allah. Matahari dah semakin turun ni. Muka saya pun dah semakin merah ni. Masya Allah, cahaya sungguh. Kat situ macam okey kan? Jom kita pindah sekejap. Cabare di Langkawi. Sekejap. Dia cabare. Macam mana? Duga Jap. Tapi silakan untuk berkalih tempat. Sebab kami bersantai-santai sementara nak naik atas bas untuk pergi ke surau yang jemput kami kuliah maghrib malam ni. Sahabat-sahabat, berapa orang dah menonton hari ni? Sebab saya punya handphone ni dah jadi almengongi sekejap. Dari tadi 70 orang saja. Masalah telah berlaku. Apakah itu masalah telah berlaku? Masya Allah, macam-macam. Okey, dugaan bersentiasa beristighfar kepada Allah. Sekejap, baju terduduk. Okey, kita pandang, ambil lagi. Mana tadi? Contohnya, orang yang lapar sentiasa akan berusaha untuk mencari makanan. Ini secara automatically. Sabari. Ya, sunset. Kak Yanti Hamid, mohon buat apa tu? Tak faham. 500 lebih sebab Ustazah tak nampak. Naluri ini secara automatik mengarahkan minda. Sahabat-sahabat boleh tag kawan-kawan kita, boleh panggil mereka sebab saya tak berani nak bagi tahu. Okey, Fasabrun Jamil jam 5 petang. Tapi hebatnya tadi sahabat kita Azina Ahmad ada dengan kita. Dia buat live juga. Dah Baiti Abdullah tulis nota untuk hari ni. Tapi yang tu saya tak baca kitab lah. Kan? Tapi alhamdulillah orang yang mahu dia dapat juga. Dia dapat juga untuk mencatat nota dan memberi manfaat kepada orang lain. Subhanallah. Jadi naluri ini secara automatik mengarahkan minda serta badan kita berfikir dan bertindak mencari penyelesaian. Kita dah lama hidup, ibu-ibu dirahmati Allah pun kita rasa. Aku kalau fikir balik, masa mula-mula mengandung dulu, lepas tu beranak, suami tak ada di sisi pula, rasa macam nak mati. Rupanya tak mati-mati aku masa tu. Hidup anak tu pun dah umur 20 tahun dah sekarang, contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita fikir balik macam mana ketika tu kita melawan sakit, menahan sakit, membesarkan anak seorang-seorang, siapa sebenarnya yang bantu kita, yang tolong kita? Bukankah kita betul-betul berpaut minta tolong dengan Allah? Justru Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan manusia supaya sentiasa berusaha mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi Allah tak bagi kita berputus asa. Usahakan sesuatu, di situ menjadi ibadah kepada kita. Usahakan sesuatu, di situ menjadi ladang pahala buat kita. Tapi ada orang kata usaha dah macam-macam Ustazah, tapi tak jadi apa pun. Sebab orang nampak bila usaha mesti dapat hasil. Ini silap. Usaha milik kita, kerja kita, bahagian kita. Hasil mutlak miliknya Allah. Jadi kita berusaha ni jangan pernah cakap tak dapat apa, tak ada apa. Ketahuilah dengan usaha itu kita dapat pahala. Dalam usaha kita disuruh juga berdoa. Doa tu adalah ibadah. Jadi kalau orang kata doa dah banyak-banyak, ada siapa kat Mekah ada doa tak dapat apa pun, ini orang yang tak faham. Jadi bila kita nasihat, saya ni Ustazah dah tak tahu nak buat macam mana dah. Usaha dah, doa dah tapi tak dapat apa. Saya dengar je luah, cakap je lah cakap. Tapi dalam pada cakap ni kadang-kadang penat juga sahabat-sahabat. Contoh macam tadi, saya dah lapar, orang semua makan dah kan. Orang semua dah makan. Ustazah sekejap ya, saya ada benda nak cakap kat Ustazah. Saya pun sebab ketua muslimat dia bawa jumpa kan, memang ada masalah ni Ustazah, betul ni dia nak cerita kat Ustazah. Okey lah. Jadi dengarlah sekejap. Mungkin memang ada masalah dunia paling besar sekali. Sekali antara isunya muslimat dirahmati Allah, dia ada seorang cucu, umur dah remaja lah, dah awal 20-an macam tu.
Lepas tu anak dia bagi tahu dekat mak ni, cucu ni ada masalah, tak mau sembahyang apa semua. Dulu tak gitu Ustazah, pelik. Jadi saya bila dah dengar macam tu, oh biasa je dengar masalah budak remaja tak nak solat apa semua ni kan. Jadi dengar dululah, sebab nampak wajah tu macam masalah besar sungguh. Jadi tak nak sembahyang Ustazah, pelik. Cepatlah aku nak makan ni kan. Macam tu. Jadi cepat-cepat soalan dia apa? Apa dia cerita kona, kiri, kanan, sana semua. Lepas tu pendek ceritanya dia pergilah berubat. Sebab dia pelik anak dia ni berubah daripada sembahyang tak sembahyang kan. Lepas tu anak dia ni macam pelik. Pelik lah bagi dia sebab tak nak sembahyang. Lepas tu lawan-lawan cakap mak dia semua. Jadi dia bawa pergi berubat. Lepas tu adalah seorang ustaz yang dia pergi berubat ni kata anak dia ni ini sebenarnya bukan anakmu. Maknanya ni bukan anak dia ni. Ni benda lain ni, makhluk lain yang ganggu dia ni. Jadi keluarga bila dengar agak dah macam tu kan. Bila kita pergi berubat agak dah sebab dulu anak dia tak macam tu. Lepas tu adalah benda yang dia tak puas hati dengan ustaz ni. Lepas tu dia pergi bawa ke KL pula berubat lagi. Ustaz ni pula satu kali berubat charge sekian. Kan jadi saya dah jadi pelik Ustazah. Jadi cucu saya ni saya tanya, saya kata okeylah aku dah tahu dah apa soalan dia ni sebab aku nak makan ni macam tu kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya pun tanya kat dia, soalannya apa kan, sebab kona berubat sana berubat sini macam tu. Lepas tu dia kata saya pun sekarang ni dah tak faham lah. Dia tak tanya soalan point dia apa, saya terus tanya dia, anak tu sekarang macam mana? Gitulah tak nak sembahyang apa semua kan. Saya kata itu sebenarnya masalah biasa je bagi kebanyakan orang. Kan sebab budak remaja, sahabat-sahabat, biasa Ustazah kata ni menyebabkan akidah. Tak mana pula akidah dia ni. Jadi barulah faham muslimat dirahmati Allah, maknanya orang yang mengubat dia tu kata anak ni kena ada ni ada saka, yang dituduh ada saka tu dia yang tanya soalan tadi ni lah. Masalahnya saya dah tanya keturunan atas saya ni, saya tak ada apa-apa ni Ustazah. Jadi sahabat, kadang-kadang kita berubat ni tak salah tapi jangan 100% kita percaya. Bila orang kata anak ni kena buatan orang, kita dah tak lena tidur dah apa, sebenarnya Tuhan kita siapa? Kita jumpa doktor, contoh Mek Iyah jumpa doktor kan, minta maaf sebut urin ada sedikit darah keluar. So saya kata biasa orang musafir, penat, berjalan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kadang-kadang makanan kita yang tak sama dengan makanan hari-hari. Ada jenis orang yang macam tu. Jadi bila kita bawa musafir ni memang biasa. Jadi saya tanya dia, saya tak boleh kata halah relax-relax je lah kak. Tak boleh, sebab kat sini bukannya susah macam kat Mekah ke apa. Jadi kalau nak pergi klinik kita boleh bawa. Jadi kalau tak nak pergi klinik, nak rehat, minum air banyak, insya-Allah dia okey. Kecuali akak memang tak tahan, tak boleh bangun, sakit. Lepas tu dia kata nak pergi klinik, okey kita boleh bawa. Kan? Jadi maknanya kita doa tak ada apa-apa yang mudarat. Tapi kadang di mata kita nampak macam tak ada mudarat. Kita tak jumpa pakar, kita tak tahu lagi. So kita jumpalah pakar. Mungkin ada rawatan-rawatan ubat-ubat yang tertentu. Macam ni juga anak kita ada masalah. Perkara pertama saya kata dia takkan berubah. Jumpalah Tok Moh mana, sebab isu tak nak sembahyang, isu lawan mak ayah ni, dia takkan berubah kalau dia tak ubah diri dia sendiri. Okay, mungkin Acik ni duk tengok live kan, sebab dia kata saya suka tengok kuliah Ustazah pagi-pagi. Tak payah tulis kat ruang komen ya, Ustazah tu soalan saya tadi tak payah tulis. Kan sebab kita nak bagi contoh, muslimat dirahmati Allah. Jangan bila orang cakap, contoh Ustazah saya jumpa seorang ustaz ni kata akak ni ada penyakit rasanya macam ni susah nak sembuh ni. Kalau akak nak ni, dah berapa kali dah jemaah saya kena jumpa datang rumah saya, insya-Allah saya boleh ubat. Patutlah macam orang kena pukau, ikut je. Sekali berubat kena 15,000, sekali berubat kena 10,000. Kadang sebab orang ni tahu dia ni ada duit. Kadang macam tu. Allah, sebab tu saya kata tolong jangan taksub melampau, tolong jangan junjung seseorang atas kepala sampai kita tak nampak dia ni manusia biasa yang juga berbuat dosa. Jangan. Sebab tu saya kata apa sahaja pendakwah mana pun sahabat-sahabat, pandang, muliakan dia kerana apa yang dia tunjukkan contoh, apa yang dia cakap baik. Kalau kita kenal, jiran aku tu perangai tak senonoh, cakap je baik macam tu. Adakah kita nak cerita kat semua orang, oh orang kampung jangan ikut, dia tu sebenarnya tak baik. Sedangkan yang Ustazah Zai kenal, walaupun akak cakap dia ni tak baik, sepanjang dia kawan dengan saya, dia baik. Jadi saya nak tiru baik dia ni. Sebab itu, tak ada kena mengena kita nak jatuhkan orang cerita buruk dia, aib dia.
Contoh, semalam atas bas saya kata, kita kalau nak shopping, kita pergilah dekat satu tempat ni. Tak payahlah pergi kat satu tempat ni. Kenapa? Sebab daripada bukti-bukti yang saya dengar pun, belum Allah je yang tahu benda tu sahih ke tidak. Tapi bila orang kampung sendiri, macam kita tabayun kisah siakap tu kan, jeng-jeng-jeng, orang dalam talian tak boleh dengar tu, bahaya kan, jadi jeng-jeng-jeng. So kita, oh macam tu ceritanya. Lepas tu tadi ada makcik-makcik yang datang kuliah tu, saya kata, akak duduk kat mana ni? Saya duduk kat tempat siakap tu lah Ustazah, dekat kejadian siakap. Saya nak tergelak, saya kata, alamak macam dia tahu je atas bas aku tanya apa kejadian siakap ni kan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi saya duduk dekat tempat siakap. Saya tahu tak kisah siakap yang viral tu? Kat situlah saya duduk. Okey, faham kan? Kalau lah dia tahu aku tabayun pasal siakap atau bas hari tu. So bila kita tahu satu cerita, muslimat dirahmati Allah, benda yang sahih, yang bahaya pada dia, sedap, senang bila saya dengan sahabat-sahabat cakap, aku nak cakap satu benda kat engkau ni. Apa dia Zai? Kau hati-hati je dengan orang tu. Kenapa kau kenal dia kan kau tahu? Aku dah lama kawan dengan dia, hati-hati. Tak payahlah cerita dia ni penipu duit orang ke apa semua kan. Cerita sebab kita takut setan cucuk kita ni jadi benda yang melampau-lampau. Okay, melampau-lampau. Setan cukup suka melaga-lagakan orang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah ni bahaya. Baik dalam keluarga, kejiranan, apa sajalah. Macam sekarang ni kita jumpa tolak Ustazah 39 orang. Mungkin di kalangan kita, kenal sangat dah dia tu Ustazah, masa muda dia satu kerja dengan saya. Tak payah ceritalah sebab Ustazah berkawan dengan dia sekarang. Dan kita nampak fikrah dia, misi dia, visi dia untuk ke depan macam mana. Tak payah kita korek-korek belakang. Saya bukan tak ada orang datang dalam hidup saya, baiknya Ustazah dengan dia tu. Ustazah tak kenal lagi dia tu siapa. So kita kena hati-hati. Sebab orang ni bercakap berdasarkan pengalaman dia. Jangan semua benda kita nak percaya. Jangan amanah, barang amanah kita nak bagi kat dia. Sebab dah ada satu mesej sampai kat kita, hati-hati. Cukup dah macam tu. Jangan gunakan lidah kita ni cerita keburukan-keburukan orang. Sahabat-sahabat berhati-hati. Sebab tu saya di mana-mana kuliah saya perasan. Orang duk cakap kat Ustazah ni, Ustazah Langkawi hati-hati, jangan duk sebut-sebut, jangan ada kecenderungan politik. Okay. Tapi aku nak cakap juga, kan benda apa yang kita nak cakap, dua perkara itulah. Cantik susunan Allah. Saya cakap dengan Ustaz Azwan, malam daurah saya jumpa satu hadis yang sangat penting bagi saya untuk musim-musim macam ni. Kan, tak ada jalan ke syurga bagi orang, satu menipu, yang kedua sahabat-sahabat melibatkan diri dengan pertengkaran. Dalam musim macam ni, orang yang minta diundi biasa je untuk menipu. Betul kan? Tapi mudah-mudahan bukan orang yang kita pilih itulah. Kan, sebab kita tak tahu hati orang. Dan orang yang mengundi, sahabat-sahabat, kerap je berlaku pertengkaran. Diusik sikit, terusik sikit, mula dah nak bergaduh. Jadi kalau kita rasa, oh dalam satu bas ni, hok jenis ni tak boleh sebut langsung. Color apa tak boleh sebut langsung. Hok tu Hasnah Syafi'i. Pakai colour biru, tukar, sensitif. Contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak pasal. Jadi ada orang yang allergic terus. Kan, apa dia? Pakai baju biru tu. Tapi ni biru tak ada kena mengena. Dia ada biru yang kena mengena, ada biru tak ada kena mengena, macam-macam lah. Lepas tu ada yang Kak Yun pakai putih, baik tudung bukan hijau. Kalau tudung hijau tu pun sensitif juga. Musim-musim macam ni lah sahabat-sahabat. Bagi saya kelakar sungguh orang macam ni. Pelik sungguh sahabat-sahabat, sebab apa sahaja jangan bangkitkan isu yang boleh menjadi pertengkaran. Sebab kena sentiasa ingat, iblis duk tunggu je ni. Kan? Kita nak berhujah, nak bercakap apa saja yang menyebabkan tenang, harmoni, mewujudkan kedamaian. Bukan pertengkaran. Kalau berlaku pertengkaran, muslimat dirahmati Allah, kita tahu di sana ada satu pihak makhluk Allah yang dilaknat, yang sedang bertempik keriangan. Kita nak ikut dia ke? Kita nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu mengajarkan kelembutan kepada kita semua, masya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Ada manusia mudah berasa kecewa kerana tidak mempersiapkan diri dan mindanya tatkala ditimpa ujian. Sebab tu minda yang sihat ni sentiasa kan, kalau berlaku macam ni, apa yang kita nak siapkan. Contoh, kenapa kita ada naluri dalam kita cari harta, rezeki, kumpul nikmat Allah ni? Kenapa kita ada simpanan? Untuk apa ibu-ibu dirahmati Allah kita ada simpanan? Itulah Ustazah nanti sakit tua, pening, anak-anak, ada emergency ke apa, semua orang ada. Tadi saya interview seorang imam dekat surau yang kita mengajar, belajar tadi tu, surau yang kita kuliah pagi tadi tu, dengan isterinya. Masya Allah, tengok muka pun kita tahu dia bukan orang
maksudnya tu macam banyak masalah lah sahabat-sahabat. Bukan masalah jiwa dia tak tenang ke apa. Bila saya tanya pakcik, makcik sungguh ke tak pernah pergi Mekah? Memang bergenang air mata dia. Mana ada orang Islam yang tak nak pergi Mekah? Kan semua nak pergi Mekah. Imam pula, isteri dia pula. Ini yang atas bas ke? Beli. Oh ya ke? Siapa yang masa dekat atas bas kita nak turun ke atas ferry tu, saya bawakan dia cok meneram ni. Lepas tu dia kata, biar saya bawa Ustazah, sebab suamiku cari. Mana cok meneram? Boleh, cumanya saya dah, bukan yang besar tu, dia bekas macam gini. Yang besar saya tinggal atas bas. Tapi dia duduk dengan pisang tu saya rasa. Tak bawa turun Tapi sebab dalam tu ada pisang, saya memang suruh. Ya. Sebab bekas ni ada beberapa bekas. Kita kan daripada KL ada cok meneram yang Kak Zah bawa. Lepas tu dekat Menara Al-Ustaz tu kita makan tu juga. Lepas tu masa nak balik mereka bawakan satu bulat besar. Satu bulat besar tu memang ada tabah sebab nak bawa balik rumah. Tapi satu box yang 4 segi ni saya memang bawa ke sini. Lepas tu Ustaz kata dia buang dalam laut ke apa? Tak lah. Itulah mungkin. Ya, Masya Allah. Saya tanya ni, rasanya bukan kecil macam ni hari tu saya bawa. Sebut cok peneram pun dah telan ayat liok pantang Ustaz. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kena sentiasa ingat untuk tidak menggembirakan satu makhluk. Ya, betul Kak Yasmin Yaakob, Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, siapkan diri dengan minda, siapkan diri dan minda supaya bila kita ditimpa ujian, kita tak berkeluh kesah yang melampau-lampau. Macam mana nak set minda kita macam tu? Percayalah dengan ilmu. Masya Allah, dan kita dah diberi amaran berkali-kali dalam Quran. Kalau kita faham, Allah suruh persiapkan sahabat-sahabat dirahmati Allah kalau berlaku. Sebab kita dah sebut banyak kali, tak ada ujian yang paling besar mengatasi ujian sakaratul maut. So kalau otak kita ni diarahkan kepada aku mati nanti macam mana, aku mati nanti macam mana, so ujian-ujian kecil ni dia akan mudah untuk kita handle. Tapi orang yang bila diuji benda-benda masalah dalam hidup ni, dia rasa macam dah putus asa sangat, Allah tak sayang dia, macam-macam yang berlaku. Sebenarnya orang ni walaupun dia di mulut selalu sebut ingat mati, dia belum betul-betul buat persiapan untuk mati dia. Faham ya? Jadi kita pun kalau nak berjaya sebagainya, cikgu saya lah dulu, jangan target dapat 5A, target 10A. Kita pun kata, memang taklah rasanya cikgu, subjek ni saya tak boleh, nak ni subjek. Tak boleh, target tinggi. Kalau kita target 10, mungkin kita boleh dapat 5A. Tapi kalau kamu target 5A, mungkin kamu hanya dapat 2A saja. Jadi budak-budak yang cemerlang memang dia akan target 10A. So dia akan bekerja ke arah tu. Dapat tak dapat itu bukan kerja kita, sebab hasil adalah milik Allah semata-mata. Saya selalu mengulang sebab saya selalu bagi minda saya untuk bekerja dengan faham. Tugas engkau usaha, doa. Tugas yakni bahagiannya Allah adalah hasil. So kalau kita faham macam ni, kita takkan stres. Allah nak aku macam ni kan, maka aku tempuh dulu, mesti ada bahagian aku yang lain ni. Subhanallah. Bahkan kita sering mempersoalkan mengapa musibah ini tidak ditimpakan kepada orang lain. Dia selalu kata, kenapa musibah ni tak tertimpa pada orang lain, kenapa pada aku? Orang dalam talian kata, sedap ni cok meneram Ustazah kan? Tak maaf lah ya. Ustazah bila nak keluar dari Langkawi? Nak keluar dari Langkawi besok. Orang Singapura ramainya yang menonton hari ni. Terima kasih banyak, Masya Allah. Bahkan kita sering mempersoalkan mengapa musibah ini tidak ditimpakan kepada orang lain. Sikap ini adalah termasuk dalam sikap yang tidak redha terhadap ketentuan Allah. Okey, sama macam soalan tadi itulah, habis tu apa cik kena buat sekarang ni Ustazah? Duit dah habis segala, berubat semata-mata sebab anak tak nak solat, anak tu degil. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini nak membuktikan kepada kita yang Allah cakap dalam Quran tu tak ada yang salah. Allah kata, aku takkan ubah sesuatu kaum kecuali dia, yakni kaum ataupun diri itu sendiri nak mengubah dirinya. Jadi tugas ibu ayah ni jangan putus asa. Doa, pimpin dia ke jalan baik. Sebab Nabi SAW pun pernah terduduk
Orang yang duduk satu rumah dengan dia pun tak mati dalam syahadah. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tugas engkau hanya menyampaikan, bukan memberi hidayah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apa saja yang kita rancangkan kadang-kadang tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Lantas kita bertanya di manakah silapnya? Sedangkan selama ini kita berasa perancangan kita adalah yang paling sempurna. Kita kan selalu perasan. Aku rasa aku dah buat semua betul dah. Kan sebab perasan ialah yang bahaya. Sebab dia penuh perasaan, orang lain salah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia seorang je yang betul. Sebenarnya tak ada kita ni sentiasa betul. Pasti ada salahnya. Sebab tu jangan pernah junjung. Saya selalu cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan pernah kisah orang like ke orang tak like, orang follow ke tak follow. Sebab kita bukan nak suruh orang tunduk pada kita. Kita nak ajak orang tunduk kepada Allah. Hatta jangan seronok engkau tengah buat salah. Engkau bukan tak tahu engkau tengah buat salah dengan Allah ni. Lepas tu rasa bahagia orang ikut engkau. Ini yang bahaya muslimat dirahmati Allah. Sebab akhirnya manusia akan menuhankan manusia lain. Bila dia dah terlampau taksub, orang lain aku tak nak percaya, dia seorang je. Lepas tu nanti bila dia nampak kejahatan, keburukan dia, dah mula dah. Baik kalau macam ni aku tak payah jadi orang agama, tak payah ikut orang agama pun tak betul. Sedih. Kan baru-baru ni berlaku, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya sangat sedih. Kan kononnya datang disambut di Malaysia, inilah keturunan Rasulullah. Kan sahabat-sahabat, siapa yang tak nak jumpa? Jumpalah, jumpa silakan. Ambil berkat orang kata. Tapi sahabat-sahabat, bila keluar pula statement mengatakan ini bukan benda yang betul, dia sebenarnya sekian-sekian, sedihnya kita mencaci hina yang konon mendakwa keturunan Rasulullah. Soal dia keturunan Rasulullah atau tidak, hanya dia yang tahu susur galurnya. Tapi saya sedih tu kerana apa? Macam ni rupanya setan ni nak menjebakkan diri dalam pada nak mencampakkan orang Islam kepada kancah api neraka. Faham ya maksud? Kan sebab dia create satu isu saja, sahabat-sahabat dirahmati Allah, habis belaga. Kan orang yang tak ada ilmu lagi lah, hang korang ni percaya sangat ya ni sekian-sekian. Padahal siapa kita untuk menghina keturunan Rasulullah? Nabi, kenapa ulama suruh kita kalau mampu selawat ni jangan putus pada Allahumma salli ala Muhammad saja, tapi kita disuruh berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oh, tu yang sebaiknya ya Ustazah. Ya, tapi tak salah pun kalau Allahumma salli ala Muhammad yang paling ringkas. Tapi Nabi suka kalau wa ala ali Muhammad. Sambung. Kenapa? Sebab kita memberi salam kepada selawat kepada keluarga Muhammad. Makna Nabi cukup cinta orang yang mencintai keluarga Nabi. So bayangkan hari ni manusia suka-suka hati je. Kan dia cakap yang buruk konon kepada keturunan Rasulullah, tak pasal-pasal yang jelas-jelas Hasan Husain keturunan Rasulullah, semuanya dikatakan tak betul lah, dihina. Jadi akhirnya orang Islam ni kalau tak ada ilmu jadi macam mana? Sahabat-sahabat sedih kan? Soal dia tu betul ke tak betul, hanya Allah je yang tahu. Tapi kita ni jangan tambah-tambah dosa. Ni yang paling kesian kan. Sebab tu bahayanya, Masya Allah, benda Allah ni berada di hujung jari kita. Sangat bahaya. Namun sebaliknya kita lupa perancangan Allah itu lebih besar, lebih indah, bahkan jauh lebih baik dan sempurna daripada apa yang kita rancangkan. Hal ini kerana Allah lebih mengetahui setiap urusan kehidupan kita. Allah lebih mengetahui setiap urusan kehidupan kita. Masya Allah. Orang yang dalam musafir ni ingat tak hari ni hari apa? Hari Kah. Sebab kadang-kadang bila kita berjalan, kita tak ingat hari ni hari apa. Malam ni malam apa? Malam Jumaat. Okay, antara sunat ni kalau kita mampu membaca surah Al-Kahfi, sahabat-sahabat. Ustaz Abdul Muttalib kata, saya senyum je pagi tadi kan. Hebat sungguh ni orang musafir. Allah bagi rukhsah, kemudahan untuk sembahyang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tapi muslimat ni siap qiyamul lail lagi pukul 4 pagi. Masya Allah kan, orang yang puasa siap boleh berbuka puasa sebab Allah kasih kepada orang yang bermusafir. Allah tahu kita penat. Jadi kalau kita kata penat, memang biasalah tu Kak, penat sebab kita dalam musafir. Tapi penat musafir sebab kita buat apa? Kalau penat hanya untuk seronok-seronok, huha-huha, sahabat-sahabat baik kita rehat kat rumah je lah, dah tua-tua ni. Fikirnya macam tu. Tapi kalau kita mula nak daftar apa-apa program,
kita nampak, oh ni aku kalau kat rumah pun tak buat solat tasbih ni contoh. Kan tiba-tiba pagi tadi dipimpin solat tasbih. Jadi kat situ kita nak ambil, oh ini aku kalau ni tak dengar ceramah petang-petang macam ni, mau aku tengok sinetron ni waktu-waktu sekarang ni contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kita ambil yang baiknya tu untuk kita bagi tahu pada diri kita, semua ni adalah apa yang Allah cinta. Mudah-mudahan mudah untuk kita masuk ke dalam syurga dengan benda yang nampak kecil di mata kita tapi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi besok Jumaat kita pun akan melangkah laut. Berdoalah malam ni di keberkatan malam Jumaat, Allah bagi selamat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh, ada yang tanya besok sampai Kuala Perlis pukul berapa nak sambut kami ke? InsyaAllah. Sebab mungkin kita punya tiket 10 ke 10.30 gitu. Kan insyaAllah maksud Zunaiza Ahmad kan. Kita besok sahabat-sahabat dirahmati Allah patutnya kita makan di mana? Perlis. Tapi sebab Jumaat kan kita sampai tu orang dah macam ready-ready untuk pergi ke masjid. Lepas tu insya-Allah kita tak sempat lapak lagi lah. Kalau kita naik ferry ke 10, 10.30, lebih kurang dalam 11.30 tu kita dah sampai. Ni perancangan awal. So kita tak sempat lapar lagi. Jadi alang-alang tu saya kata kita start bus terus ke Alostar. Di Alostar, jeng. Ada lagi orang nak jamu kita makan ni. Masya Allah, makan tengah hari. Jadi macam itulah rombongan Ustazah Zai. Makan. Telan air liu lagi. Bila dah telan air liu maknanya habislah. Sebab kita nak pergi ke tempat makan. Kita nak pergi ke makan rohani. Kan nak isi rohani kita dengan ilmu. Sebab malam ni campur orang lelaki. Saya tak bacalah kitab Fasabrun Jamil. Alhamdulillah lain cantik ni pakai wifi motel. Alhamdulillah pakai internet saya tak jadi. Makasih Kak Bib. Walaupun pagi tadi Kak Bib tak sabar nak makan. Tapi petang ni Kak Bib bagi Ustazah makanan. Makanan apa tu? Makanan yang alhamdulillah kita dapat line cantik. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mudah-mudahan insya-Allah sampai ke besok lancar. Doa banyak-banyak. Kita nak melangkah lautan. Cantik Allah susun kan. Meremang bulu roma saya. Sampai ke hari ini sahabat-sahabat, hujan bukan tak hujan, lebat bukan tak lebat. Tapi nampak mudah je, elok toeng parking, hujan lebat. Masya Allah Tuhan. Semoga terus sampai ke besok macam tu. Saya tak dapat bayangkan kalau makcik-makcik tergelincir dengan hujan lebat berlari-lari kan. Masya Allah, nampak cantik. Lepas tu tadi makcik yang Langkawi tu, kat sini hari-hari hujan. Lepas tu dia kata apa, doa-doa lah sampai habis program kita ni baru hujan. Dia kata janganlah program aku tak habis lagi ni. Kan dia cakap, dia apa tu kata berhari-hari kami tak tidur semata-mata nak sambut orang KL, nak buat yang terbaik macam ni. Masya Allah kan sahabat-sahabat, ikram tamu ni dapat pahala sungguh. Tapi bila dia cakap kan, doa-doa lah kalau nak hujan pun lepas habis program ni. Sabar, aku nak sampai rumah dengan selamat dulu ni. Kan? Dia maknanya tadi yang dekat tempat gamat tu memang selebat-lebat sungguh hujan. Tapi saya tak resahlah sebab semua ibu-ibu kita ni tengah duduk dalam bangunan yang selamat. Dan bas betul-betul cantik, letak parking tu. Lepas tu kita naik bas pun alhamdulillah tak ada kacau lah. Okay, jadi semoga yang dah pening-pening lalat, adakah sahabat kita pergi klinik tu sebenarnya biasa saja, tanda badan letih, tapi Allah bagi sihat walafiat insya-Allah. So kita nak pergi kepada program malam ni yang terakhir. Moga-moga menambah-nambah berkat. Doalah yang baik-baik insya-Allah. Tolong bantu saya dan keluarga juga dengan doa. Semoga semuanya Allah permudahkan insya-Allah. Terima kasih yang dalam talian juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap kami bawa anda jalan-jalan. Okey. Masukkan kerusi ke dalam meja. Tolonglah habiskan kuih ni. Saya bagilah. Ya, jangan bagi kat saya. Masya Allah. Rupanya tadi ada orang ambil gambar Ustazah. Ini masa kita turun dari bas tu. Lepas tu akak berapa kena bayar? Bayarlah kalau Lepas tu akak nak ambil gambar ni, silakan. Sebab ada gambar saya. Saya kata mana dia dapat gambar ni? Lepas tu saya ingatkan, rupanya tahun lepas tarikh ni saya berada di Langkawi. Memori Facebook keluar tadi. Masya Allah. Ni cok peneram cok peneram. Okey, ambil. Ni kuih lapis. Tolong bawa atas bas. Siapa-siapa tolong. Nanti pun nak bagi. Okey, kat situ kami punya bilik-bilik yang sangat cantik. Masih belum ke teman tak sampai hati nak tengok kalian di bilik. So
Dia tak nak pergi ke macam mana? Bagi tahu dia tak apa, kalau tak nak pergi rehat je kat bilik lah. Jom kita pergi bas. Bas dah tunggu. Okey, kat sini bahagian sawah Bendang bersama dengan ada Bukit Bukau yang sangat menarik. Masya Allah, saya bawa anda menjelajah. Ni namanya Nahdah. Ustaz Abdul Muttalib punya. Pembayaran kita di sini semuanya masuk ke tabung madrasah. Ni dia. Tolong snap siapa yang nak tanya. Ni An-Nahdah In, nombor telefon dia semua. Okey, kita nak gerak ke bas. Jom, ni kami punya minum pagi tadi. Panas-panas dia buat teh tarik. Jom. Ya. Tolong ambil air saya. Allah, sedapnya saya tinggal beg saya tu. Dah lah. La ilaha illallah. Ada nak kena. Azina Ahmad ni suka buat kecoh tau. Nak kena ni. Tu Azina Ahmad orang Ipoh buat kecoh. Jom. Minta maaf, boleh ke bawa beg saya tu? Boleh. Kita nak tunjuk dekat kawan-kawan kita bahawa kalau bawa anak cucu kat sini ada Yun ni sebenarnya saya jemput untuk bersama-sama sebab ganti jaja. Alamak. Sebab kita pakai. Okey, selamat datang. Welcome Nahdah Langkawi Resort. Tu kita punya awet. Awet tak dengar kuliah awet ni. Duduk teringat awet lama. Awet pengsan, ada shopping banyak. Pengsan shopping banyak. Cik. Lain macam je isteri. Ini Hasnah Syafi'i sahabat-sahabat. Hasnah Syafi'i, yang tu suaminya. Masya Allah. Ni swimming pool. Tapi mokcik-mokcik, okey, dengan Kak Iyun. Okey, subhanallah. Semua sudah nak naik bas. Okey, subhanallah. Amin. Kita sokong bisnes orang Melayu Islam. Mudah-mudahan menjadi pembayar zakat. Memang cantik tempat ni. Tenang, lapang. Okey, Ustazah nak naik bas. Bye-bye. Assalamualaikum. Doakan kami.